Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yasin Farzana akan menyampaikan berita terkini TV COS. Berikutan kes pencemaran Sungai Kim Kim di Pasir Gudang Johor dipercayai berpunca daripada pembuangan sisa kimia ke dalam sungai tersebut. Dimaklumkan bahawa pembuangan sisa tersebut mengeluarkan asap toksik dan menyebabkan mereka yang terhidu mula jatuh sakit dan mengalami kesukaran untuk bernafas. Justru ianya menjejaskan 6,000 orang dan seramai 2,775 orang menerima rawatan. Kebanyakan mangsa ialah pelajar sekolah kerana berhampiran dengan lokasi kejadian. Bersama kita pada hari ini, wartawan TV COS Encik Aifah Dini yang berada di sebuah kampung berhampiran dengan lokasi kejadian. Terima kasih rakan setugas. Bersama saya sekarang Cik Bulan iaitu seorang penduduk tempatan di sini yang terjejas akibat pencemaran Sungai Kim Kim. Apakah pendapat Cik tentang pencemaran tersebut? Bagi pendapat saya, pencemaran sungai ini sangatlah membimbangkan kerana ia mengeluarkan toksin yang beracun dan juga sangat berbau kepada penghuni di sini. Terdapat beberapa golongan yang terkesan, antaranya ialah warga emas, kanak-kanak dan juga mereka yang mempunyai sakit kronik. Jadi hal ini disebabkan pihak yang tidak bertanggungjawab membuang sisa kimia ke dalam sungai. Boleh saya tahu apa yang akan terjadi sekiranya penduduk terhidu gas tersebut? Apabila saya menghidu gas tersebut, saya berasa sukar untuk bernafas, pening kepala dan rasa nak hitam. Apakah harapan Cik untuk menyelesaikan kes pencemaran di Sungai Kim Kim ini? Saya harap pihak berkuasa mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap pihak yang tidak bertanggungjawab membuang sisa kimia ke dalam sungai ini kerana ianya telah memberi kesan yang sangat banyak kepada penghuni di sini. Saya harap pihak berkuasa dapat memberi denda yang setimpal dengan kesalahan yang mereka buat. Itu saja harapan saya. Baiklah, terima kasih Cik Bulan kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Sama-sama. Saya baru mendapat info bahawa Ahli Parlimen Pasir Gudang datang untuk meninjau kawasan pencemaran di sini. Selamat sejahtera yang berhormat Encik Zakri. Bolehkah saya menemu bual yang berhormat sebentar? Boleh, ada masalah. Terima kasih yang berhormat. Apakah pandangan yang berhormat tentang pencemaran sisa kimia di Sungai Kim Kim ini? Isu ini jika dibiarkan bukan saja boleh menjejaskan kesihatan penduduk di sini, tetapi juga akan menutup mata pencarian nelayan untuk memelihara hidup mereka. Sepatutnya perkara ini sudah pun diambil berat dan dahulu lagi, tetapi kerana banyak aduan yang telah dilakukan oleh kami, tapi pihak berkuasa tidak menjalankan tugas mereka. Namun apabila isu ini timbul, barulah ada yang membuka mata, barulah ada yang mengambil tindakan. Sekarang orang-orang yang tidak bersalah terpaksa menanggung kesan-kesannya. Adakah yang berhormat mempunyai cadangan atau solusi untuk menyelesaikan isu pencemaran sungai yang berlarutan ini? Saya mencadangkan pihak kerajaan negeri untuk memasang CCTV di sepanjang Sungai Kim Kim bagi memudahkan pemantauan aktiviti di sana. Seterusnya, saya juga mencadangkan pihak kerajaan untuk merekrut penduduk kampung di sepanjang bundaran sungai itu sebagai perisik kepada pihak berkuasa untuk menyampaikan maklumat kepada mereka. Untuk menjadikannya lebih efisien, pihak kerajaan boleh menawarkan ganjaran yang sewajarnya kepada mereka yang membuat aduan terhadap pihak yang bersalah. Pada pendapat yang berhormat, adakah hukuman yang ada sekarang cukup untuk mereka yang terbabit? Hukuman yang ada sekarang tidak mampu untuk menurunkan mereka yang bersalah untuk mencemarkan sungai lagi. Malahan, hingga kini selepas 2 tahun insiden pencemaran Sungai Kim Kim, masih tidak ada lagi pihak yang dihukum sewajarnya. Saya meminta pihak kerajaan untuk memindah Akta Industri Peringatan Air 2006 dan Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 untuk memperuntukkan hukuman yang lebih berat lagi. Terima kasih yang berhormat kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Baiklah, itu saja yang dapat kami kongsikan pada hari ini. Kita kembali ke suri pentas. Terima kasih Cik Aifah Dini atas info yang dikongsikan.
Menurut Pegawai Jabatan Alam Sekitar, Cik Siti Syahira, mereka telah menyiasat dan mengenal pasti bahan kimia yang dilupus secara haram iaitu minyak marin. Seperti yang kita sedia maklum, sungai tersebut tercemar disebabkan oleh pembuangan sisa bahan kimia daripada lori tangki. Jadi sebagai inisiatif, pihak siasatan kami telah mengambil beberapa sampel air daripada sungai tersebut untuk dibawa dan dikaji di makmal nanti. Daripada hasil siasatan, kami dapati bahawa bahan kimia tersebut mengandungi gas metana yang mudah terbakar dan juga asap benzana. Sisa bahan kimia ini adalah merupakan bahan buangan yang dijadualkan sebagai bahan buangan yang memerlukan pelupusan yang betul kerana sifatnya yang berbahaya. Selain daripada itu juga, beberapa kes toksik lain juga telah dapat kami kenal pasti yang terbebas berikutan dengan tindak balas bahan kimia tersebut dengan air dan udara, iaitu acrylonitrile, etilbenzena, hidrogen klorida, dilimonena, tolina dan juga zilina yang boleh menyebabkan sakit kepala, loya, pengsan dan juga kesukaran bernafas jika disedut. Selepas beberapa siri penyiasatan, pihak berkuasa juga telah dapat menangkap seorang pemilik kilang kimia di Kulai, berikutan juga dengan penangkapan pemilik kilang sisa dan juga salah seorang pekerja di Taman Pasir Putih pada hari berikutnya. Penduduk dan mangsa terjejas disarankan untuk melakukan pemeriksaan kesihatan susulan kebimbangan kesan jangka panjang membabitkan penyakit kronik. Peringatan untuk anda di luar sana, fikir sebelum bertindak. Jangan disebabkan perbuatan tidak bertamadun anda, orang lain yang menjadi mangsa. Sekian untuk laporan pada hari ini. Assalamualaikum dan salam hormat. Parlimen Pasir Gudang datang meninjau keadaan di sini. Pulang. Daripada itu juga, beberapa